pastikan kita, sebab new project ni kalau kita tengok dekat sini, arahan-arahan dari library semua ni, semua complete tau. Tutorial tak complete. Dia cuma ada apa command yang ada untuk tutorial tu. Yang lain-lain dia tak akan nampak. Jadi cadangan saya adalah make sure buat dekat kita punya yang dia punya orang kata main dia ni, yang betul ni, tapi apa arahan yang perlu dipakai tu just ambil dan letak kat sini. Itu je. Alright? Itu yang penting. Maknanya kalau nak belajar pun, belajar start daripada kat sini. Bukan not only tutorial tu saja. Tutorial tu mungkin nak orang kata apa, baru nak memanaskan badan tu sikit boleh lah. Tapi kalau boleh start terus kat sini pun tak apa. Sebab sini ada banyak command-command yang ada. Okay. Next adalah make sure kita dah ramai orang yang mahir dekat sini ni. Ini adalah orang kata working environment untuk make code. Working environment untuk make code. Dia bukan microbit, dia adalah make code. Make code ni siapa yang buat? Yang buat ni adalah Microsoft. Okay. Alright. Ini adalah Microsoft. Ini make code, Microsoft. Microbit is microbit. Make code adalah make code, Microsoft. Okay. Jadi kita gunakan make code ni untuk buat programming dan masukkan ke dalam microbit kita ni. Okay. Alright. Sekarang ni kita buat benda yang pertama lah. Senang cerita Kita dah tahu pasal OnStart, kita dah tahu pasal Forever. Lepas tu kita dah tengok pada minggu lepas, kita dah pakai on button E press. Kita dah tengok banyak lagi on shake, kita dah tengok. Okay. Yang kita nak tengok hari ni adalah input Tapi sekarang ni apa yang kita nak buat pada hari ini adalah supaya kita menggunakan command yang ada pada OnStart atau Forever tu. Waktu mula dia gunakan OnStart atau Forever, dan juga kita guna input untuk execute command kita. Apa beza? Okay, apa beza bila kita pakai OnStart dengan Forever dengan OnShake dan OnButton Apply ataupun input yang ada dekat sini? Boleh nampak tak? Siapa yang hari tu kita minggu-minggu sebelum ni kita pernah ada cerita. Jadi senang, ada sesiapa boleh beritahu saya ataupun saya cerita sendirilah Mana OnStart dengan Forever ni, kalau kita nak execute kan microcontroller tu, maknanya terus runkan program kita tu, bila kita power on je dia akan on start, dan Forever ni kalau kita pakai dia akan jalan terus, dia tak akan tunggu-tunggu. Maknanya kalau kita pakai on start Forever, kalau kita punya aplikasi tu memang running je, running saja, tak perlu kita nak ada event ataupun apa-apa yang untuk execute program kita akan pakai on start dengan Forever. Input pula biasanya kita akan pakai, maknanya walaupun kita dah power upkan kita punya microbit ni, kita dah power upkan microbit kita, dia takkan executekan program kita lagi selagi dia tak nampak program kita tu, katakan kita ada on shake, selagi contoh dia tak nampak benda tu shape, dia tak akan buat. Ataupun on button press, dia tak akan buat. Dia akan, program tu still ada. Ingat microbit ni, once kita dah download dalam microbit ni, walaupun kita power off kan dia, program kita still ada kat dalam tu. Okay? Dan kita bila kita masukkan bateri atau power upkan dia balik, kalau kita pakai OnStart Forever, dia terus jalan. Macam tu. Tapi, kalau kita pakai OnShake atau OnButton, dia event. Maknanya, kalau ada benda tu berlaku, ada satu yang triggerkan dia. Dia macam trigger lah. Dia trigger je, program tu akan jalan. Okay? Dia maknanya kena ada sesuatu untuk triggerkan program kita untuk jalan. Kita akan pakai input. Okay? Sekarang ni, nak senang cerita, kita terus mainlah dengan sambungan luar. Sambungan luar ni nanti, yang ini saya nak tunjukkan, sebenarnya ini adalah sambungan luar. Sekejap, saya unsharekan sekejap. Mana saya nak unsharekan sekejap. Mana saya nak unshare? Okey. Saya stop sharing. Okey, sekarang dah tak share lagi dah kan? Sekejap. Okey, dah tak okey. Sekarang nak tunjuk. Selama ni yang kita buat sebelum ni, basic kita selama ni kita hanya menyalakan LED pada microbit tu saja. Sebelum ni kita nyalakan, ni Cik Fauzan yang ajar saya ni, maknanya jangan sharekan skrin, lepas tu baru nampak besar sikit saya punya microbit ni. So nampak ke? Makin nampak makin besar Selama ni kita hanya nyalakan LED dekat microbit ni. Tapi now, hari ini kita akan nyalakan LED yang berada di luar pada microbit, external. Hari ini kita up sikit, satu level lagi sikit. Maknanya kita buat sambungan luar. Okay, sambungan luar dia. Itu sebabnya kalau kita tengok, sekadar orang kata projek yang simple-simple macam ni, dan hanya menggunakan GPIO. GPIO tu jangan lupa yang input pin dia dekat bawah, input output pin dekat bawah ni kan. Dekat sini nak output pin dekat bawah, di GPIO dekat bawah ni.
Kalau sekadar 3 je pin yang kita nak pakai, cukuplah sekadar kita menggunakan crocodile clip ni. Crocodile clip ni. Ni crocodile clip. Okey? Ni crocodile clip yang saya pakai. Cukup. Tapi kalau perlukan aplikasikan, kita memerlukan banyak GPIO yang perlu digunakan pada microbit, kita perlu menggunakan edge connector. Macam yang saya explain pada minggu lepas, minggu sebelum tu yang mengenai pin assignment tu pada microbit. Yang itu kira orang kata satu level lagi, intermediate punya level lah. Saya akan kata intermediate level sebab kita akan mula menggunakan GPIO yang ada pada microbit yang lain selain daripada 012. Nanti kita tengok 012 mungkin tak nampak sangat. Yang sekarang saya pakai cuma 012. Lepas tu dia ada 3B dan GND kat situ. Tapi yang saya pakai adalah 012 dan ground. Okey. Dan ini adalah macam sambungan dia. Nanti sebenarnya saya ada buku sebenarnya. Buku yang memang kami tulis untuk macam mana nak buat sambungan-sambungan luar ni. Daripada microbit ke sambungan-sambungan luar. Sebab apa tau kita kena tahu pasal sambungan luar ni? Sebab kalau kita nak buat projek inovasi, kalau kita semata-mata menggunakan microbit ni saja, kan? Dia jadi tak berapa orang kata tak berapa macam mana saya nak kata tak berapa, contohlah awak nak buat rumah kan. Dalam microbit nak orang pakai LED kat sini, nak guna temperature sensor sini, mungkin kita nak guna temperature sensor tu kat tempat lain, lampu tu kat tempat lain. Tapi kalau hanya menggunakan semata-mata board ni saja, makna kita tak ada flexibility nak letak kat mana. Contoh LED kita ke, buzzer kita ke, sensor kita kat luar ke, tak ada flexibility. Walaupun microbit ni memang ada, kebanyakannya memang ada sensor kat dalam ni, tapi kita tak ada flexibility untuk membuat untuk membuat projek-projek kita. That's why untuk yang akan datang insyaAllah kita akan mula introduce kepada sambungan luar ni. Macam mana? Tapi masih lagi asas, tapi sambungan luar ni macam mana? Dari segi maknanya daripada cara kita nak kontrol LED kita, macam mana kita nak kontrol buzzer kita, macam mana kita nak kontrol servo motor kita untuk pergerakan. Tapi sensor-sensor masih lagi menggunakan sensor-sensor yang berada di dalam microbit. Okay, now sekarang ni semua nampak cabaran saya pada hari ini adalah, nanti saya akan sharekan, maknanya kita akan bermain dengan lampu-lampu LED kat sini. Okey, yang ada merah, kuning, hijau. Merah, kuning, hijau Ini sambungan dia Oh, dia dah macam tercantum dah. Dia hati-hati sikit Kadang boleh short Short tu bukan apa? Short tu bukan short kat tangan. Dia maknanya dia akan short kat sini. Dekat ni mungkin lampu tu akan tak berapa betul dia punya perjalanan dia. Okey, now untuk kita yang pertama adalah kita akan nyalakan satu LED. Tak kisahlah mana-mana semua boleh try sama ada nak nyalakan lampu warna merah, warna kuning atau warna hijau. Okey. Pertama sekali saya kena bagi tahu Iman nak ada sekali kat dalam sesi ni. Maknanya dia ada merah, dia ada kuning, dia ada hijau. Jadi saya tolong catatkan yang warna merah ni saya sambungkan kepada P0. Okey. Warna kuning saya sambungkan kepada P1 pada microbit. Dan warna hijau saya sambungkan kepada pin 3 pada microbit. Ini nampak dia punya dia punya crocodile clip yang sambung kepada microbit. Okey, sebab apa? Sebab nanti kita akan tahu pasal pin-pin ni semua untuk kita nyalakan LED. Okey, now kita buat projek kita yang pertama untuk nyalakan LED. Ada sikit. Kita nyalakan satu lampu LED dulu. Kita buat slow tu bukan naik sikit-sikit. Okey. Now macam mana saya nak share ni? Sekejap. Saya share screen balik. Share screen. Okey. Start sharing. Kita nyalakan satu lampu LED. Saya sekarang ni nak nyalakan lampu LED yang berwarna hijau dengan menggunakan satu input yang kita dah belajar. Contohnya kita pakai push button. Okey, push button ni saya nak nyalakan satu lampu LED. Nampak muka? Asal nampak muka Ikhwan? Oops, sorry. Okey. Okey, kita nak nyalakan satu lampu hijau. Macam mana kita nak buat Contoh, kita buang ni dulu, jangan lupa buang dulu apa-apa yang ada ni. Saya punya arahan tadi adalah apa? Dengan menekan satu butang. Okey. Ataupun senang cerita lah, terus 3 butang lah. Kita buat button A, kita akan nyalakan lampu hijau. Button B, kita akan nyalakan lampu kuning. Button ke dah makin complicated. Dan tekan kedua-dua button, kita akan nyalakan lampu merah.
Dan kalau saya shake, saya akan padamkan semua lampu. Okey? Ingat Jadi apa yang kita buat adalah kita keluarkan segala input-input yang ada. A plus B merah. A plus B merah. Ya, betul. A plus B. A and B. A plus B adalah merah. Okey? Sekarang ni apa yang kita buat adalah, ingat balik kita gunakan input, arahan saya adalah on button A. Okey? Lepas tu kita keluar lagi on button A ni. Keluar lagi on button A. Tapi perasan tak? Dia adalah berwarna kelabu. Yang bila sebab ada, kenapa dia berwarna kelabu? Maknanya dia sekarang ni dia kata maknanya dia clash. Dia ada syntax error kat situ, dia clash. Dia tak boleh ada benda yang sama, button yang sama. Jadi maknanya daripada sini apa yang kita perlu buat adalah kita tukar dulu kepada B. Jadi tukar kepada A plus B. Okey? Dan jangan lupa, satu lagi perkara yang saya mohon adalah, saya minta dibuat adalah, bila kita tekan shake bila kita shake dia akan off kan semua kan. Jadi kita just keluarkan on shake ni. Okey? Keluarkan 4 benda ni dulu. Maknanya by event kita dah nampak yang bila tekan button A dia akan keluar warna hijau, tekan button B dia akan keluar warna kuning. Tekan kedua-dua button A plus B dia akan keluar warna merah, dan bila saya shake saya akan tutupkan, saya akan padamkan semua lampu LED. Jadi ingat itu sebab saya kata tadi, antara benda yang penting yang biasanya berlaku, yang selalu kesilapan yang orang buat adalah bila sambungan fizikal dia dan dia punya program dia selalunya tak match. Itu antara first kali yang selalu saya perasan orang selalu tersilap adalah sambungan fizikal ni dan dia punya program dia tu mismatch, terutama dari segi pin dia. Ingat bila saya kata on button A press, dia akan nyalakan warna hijau. Now, sekarang ni kita tengok satu benda dekat advance ni adalah kita gunakan satu arahan dalam pins, iaitu digital right pin. Mana digital right pin? Okey ni, keluarkan benda ni. Digital right pin. Okey, saya explainkan dulu digital right pin ni. Digital right pin maknanya dia menggunakan, maknanya dia sebab dia adalah orang kata signal digital dia cuma kita hanya perlu tahu 1 dan 0 saja. Mana 1 adalah on, 0 adalah off. Jadi saya gunakan benda tu. Maknanya saya tak ada cerita nak RGB ke benda. Ini cuma LED saja. Jadi cuma kita nak dia on, dia off. Jadi saya menggunakan digital right pin. Ingat dia beza command dia kat sini Patutnya saya nak buat minggu hadapan, tapi tak apa, kita terus tengok. Yang penting ni, 4 benda ni nak kontrol yang luar ni. 4 benda ni. Digital read pin, digital write pin, analog read pin, analog write pin. Tapi yang dua ni yang kita akan tengok, dua benda ni. Okey? Dua benda yang kita akan tengok kat sini adalah digital write pin, maknanya write dengan read Read adalah untuk membaca sesuatu data ataupun sesuatu data lah daripada luar, bawa masuk ke dalam microbit. Write adalah daripada microbit nak kawal keluar. Nak keluar sesuatu yang di luar pada microbit. Jadi faham yang asas tu senang dah. Kita nak kontrol microbit ni dengan perkakasan luar. Senang. Cuma kena faham konsep read, kena faham konsep write, tahu sikit pasal digital, tahu sikit pasal analog. Nak tahu lebih detail, kita masuk universiti. Biarlah lecturer universiti yang mengajar nanti. Cuma kita tahu macam mana nak apply saja. Faham read, faham write, tahu apa digital, apa itu analog. Sekarang ni apa yang saya nak pakai hari ni adalah digital right pin. Digital right pin je. Saya akan keluar. Kita akan main dengan digital right pin saja. Okey. Ingat tak saya kata digital right pin ni, bila kita kata on button A, apa yang berlaku dengan on button A? On button A, dia akan apa? Bila saya press on button A, dia akan menyala. Betul kan? Lepas tu pin berapa tu? Saya kata button A adalah untuk nyalakan pin hijau. LED hijau. Jadi LED hijau ni sebenarnya dia berada di, saya punya sambungan fizikal adalah pada pin 3. Bukan pin 3, pin 2, sorry. Bukan pin 3. Maaf, dia 012 yang saya akses ni. Jadi dia adalah pada pin 2. Okey. Kemudian saya kata pakai digital right pin juga, kita akan nyalakan lampu warna kuning. Okey? Next. Saya akan kata pin 0 untuk nyalakan lampu warna merah. Dan on
shade. Apa yang berlaku pada on shade? Semua ni akan off. Okey. Okay, semua ni akan off. Satu lagi. Okey, akan off. Okey. Sekarang ni kita buat simulasi kita. Kita tengok dulu simulasi. Kita tak tengok lagi dari segi fizikal. Jika apa-apa pun, kita tengok dulu pada kita punya simulasi kita. Sebelum kita tengok daripada fizikal kita download pada Micro:bit. Betul ke tidak? Okey, now. Katakanlah saya tekan, sepatutnya tekan A. Tekan button A. Okay, saya tekan button A. Ingat digital write pin ni, kalau P2, kita kena tengok kat sini. Dekat P ni. Ingat tengok daripada sini kita tengok kat simulasi kita. 2 ni. Sepatutnya bila saya tekan A, dia menyala kan? Nyalakan lampu hijau tapi tak menyala. Pin saya tak menyala. Daripada situ, kita jangan terkejut. Apa-apa bila kita tengok simulasi kita tengok balik, refer balik kepada kita punya program. Kita expect tadi, kita punya ni adalah pin pada bila kita tekan button A, lampu hijau akan nyala. Maknanya dia akan on lah. Maknanya dia akan jadi 1. Ingat digital ni adalah 1 atau kosong. 1 adalah on, kosong adalah off. Jadi maknanya kalau kita tekan button A, patutnya pin 2 kita akan jadi 1. Tapi bila kita tengok simulasi kita, dia tetap kosong. Jadi kita refer balik kepada kita punya program. Okey? Jadi kat sini, ini yang paling susah. Paling susah adalah bila benda ni dia tak menunjukkan bahawa ada syntax error atau mana-mana. Sebab ini saya sudah panggil dia, benda ni adalah user error. Itu adalah kesalahan kita sendiri. Yang ini yang paling susah. Error yang paling susah nak detect. Kita nak troubleshoot dia. Jadi kat sini, kita just tukar kepada 1. Yang ni pun sama. Tukar kepada 1. Okey, yang ni pun sama. Tukar kepada 1. Okey. Dan bila kita dah tahu, okey, sekarang ni macam dah mula confident kan. Sekarang kita tekan pula button A. Okey, button A ni dia akan make sure yang 2 ni, pin 2 kita ni akan menyala tau. Kita tekan. Nampak? Dia akan menyala. Maknanya kita dah betul lah ni. Now, kita tekan pula button B. Pin mana 1 ni dah mula menyala, dah on. Dan kita tekan AB. Dia akan dia akan jadi kod 1 juga. AB ni maknanya dia akan nyalakan pin kosong kan. Dia akan nyala. Betul tak apa yang kita tengok kat sini, baru kita nampak bahawa apa yang kita programkan bila kita buat simulasi, bila kita run simulasi, kita boleh nampak yang kita punya pin ni dah mula on. Seperti yang dikehendaki. Next adalah saya kata, bila kita shade dia, semua LED saya akan off. Jadi kita just tengok shade ni, betul tak? Betul. Bila kita shade, semua pin-pin kita pada simulasi akan padam. Okay? Now, kita dah pasti bahawa program kita ni betul. Dah memang jalan. Apa yang perlu buat? Ingat Micro:bit ni, dia boleh baca hex file. H-E-X. Jangan lupa hex file. Bila kita download, kita akan letaklah kat sini. Maknanya kita buat tajuk 3 lah. Jangan lupa dekat bawah sekali tu, dekat sebelah download warna purple tu, kita akan tulislah tajuk 3. Tajuk 3 punya lah. Lepas tu saya save. Okey? Saya save. Saya save kan. Ini best practice. Saya nak tunjukkan best practice. Patutnya boleh lagi cepat kan. Tapi kita buat best practice. Okey lah. Buat dekat Micro:bit sharing ni. Yang folder yang saya dah buat tu. Dan saya save kan. Okey? Bila dah save. Okey? Jangan lupa. Bila dah save ni. Biasanya saya akan pergi kepada. Mana tadi saya save Micro:bit sharing ni. Micro:bit sharing. Ada nampak ke Micro:bit sharing saya tadi? Ni, dekat sini. Okey. Jangan lupa masukkan. Okey, sekejap saya tengah nak sambungkan saya punya Micro:bit Okey. Okey, saya lupa nak sambung Micro:bit ni. Okey, sambungkan Micro:bit ni. Mana tadi Micro:bit 3 ni? Dah tu. Sekejap, di tengah ni. Okey. Make sure dia nampak, dia detect Tadi kalau saya tak sambungkan Micro:bit pada laptop, Micro:bit ni takkan wujud Dia punya dekat sini, dekat sebelah kiri sekali ni, dia dah masuk, dah sambung, baru nampak Micro:bit ni dan saya akan tarik dia, bawa masuk ke dalam ni. Okey. Dan kita make sure Micro:bit yang ada kat tangan saya ni berkelip. Okey. Sekejap, saya nak stop sharing sekejap. Okey, ataupun kat situ dah habis lah Ataupun kita stop sharing sekejap. Lepas tu macam mana saya nak tunjuk? Okey, dah Okey. Sekarang ni nampak saya dengan jelas ke?
Nampak saya dengan jelas Okey, nampak saya dengan jelas. Nampak. Okey, sekarang ni apa yang berlaku adalah saya dah downloadkan tadi program kita yang kita nak kontrol LED di luar tau. Bukan LED dekat micro:bit ni, LED di luar. Now, ini LED kita. Okey? LED kita. Jadi saya kata bila tekan button A, dia akan hijau tu akan menyala. Betul tak? Nampak tak hijau menyala? Nampak? Ui, cerah tu gambar saya kat dalam ni. Kenapa saya nampak muka Adam tak nampak muka saya? Muka Adam yang besar. Macam mana saya nak buat ni? Macam mana? Tak tahu dah macam mana nak buat. Okey. Macam mana saya nak buat ni? Macam mana? Sekejap. Saya tak tahu macam mana nak buat tadi. Nak nampak muka saya besar. Tak tahu lah yang saya nampak muka Adam. Okey. Sekarang ni dah nampak ni hijau. Kita dah nampak A. Lepas tu ingat tak tadi program kita adalah bila tekan B, dia akan kuning akan menyala. Nampak tak kuning menyala? Ni, kuning menyala. Nampak? Ke hijau tu terlalu bercahaya sangat? Yalah, saya jauhkan sikit. Okey. Nampak kuning dah mula menyala Okey, kuning dah mula menyala dan kita akan tekan A dan B. A dan B merah akan menyala. Nyala dia terang sangatlah kot. Sebab tak nampak dah hijau, kuning, merah. Lepas tu, okey, ini maknanya ketiga LED ni dah menyala tau. Abaikan yang orang kata apa, dia berkelip-kelip tu sebab apa, dia punya ni connection dia tak berapa rapat sangat, tak berapa kukuh sangat saya buat Lepas tu last kali kita khabar, kita kata bila kita shake dia akan padamkan semua. Nampak Mana tekan A, hijau, tu saya boleh padamkan dia juga. Katakan saya tekan B, kuning nyala, saya shake dia, boleh off juga. Saya tekan A dan B, merah menyala. Nampak Dan saya akan shakekan dia juga. Mana kita dah buat satu program untuk mengawal LED yang berada di luar. Tapi orang kata, dah boleh lah ni buat projek dah ni, Ini cuma prototype aja Kalau nak sambungkan dengan orang kata lampu yang sebenar di rumah, ada lagi bahan-bahan lain ataupun perkakasan lain yang diperlukan untuk completekan kita punya circuit ni Tak boleh direct micro:bit ni sambung terus kepada mentol tu, tak boleh lampu mentol besar tu tak boleh. Jangan buat macam tu sebab ada berlaku ialah diorang ada satu sekolah ni, dia cuba untuk buat satu projek inovasi, dia sambungkan lampu tu direct dengan micro:bit. Dan micro:bit tu terus terbakar lah, terus rosak lah jadi jangan buat macam tu. Maknanya dia ada sambungan-sambungan lain. Okay, now saya punya, try merah dulu kan. Sekejap. Okay. Tak, ni Cik Farid, dia dekat belakang saya, dia yang tolong saya admin benda-benda ni, apa yang nampak, apa yang tak nampak. Okay, now cabaran saya yang kedua saya nak buat. Saya minta tolong, kalau boleh semua orang tolong buat. Siapa yang ada dekat sini tolong buat. Saya nak kita buat, tadi kita dah nyalakan satu lampu LED, lepas tu kita dah nyalakan tiga-tiga lampu LED. Sekarang ni saya nak buat dia macam lampu lilap-lilap raya tu. Lampu lilap raya ataupun kita buat running light dah dulu. Saya nak dia jadi hijau, kuning, merah, hijau, kuning, merah, hijau, kuning, merah. Boleh ke macam tu? Salah. Ni merah, kuning, hijau, merah, kuning, hijau. Jadi kalau boleh, cuba buat dulu program tu satu. Lepas tu, tolong sharekan dekat dalam kita punya chat kita. Dan saya akan downloadkan ke dalam micro:bit saya. Dan kita tengok betul tak apa yang berlaku dekat LED ni. Saya bagi dalam masa 5 minit, lama sangat lah. 2 minit cukup kot. 2 minit kita try, 2 minit. Kalau boleh siapa-siapa cuba try dulu. Dah cuba try lagi. Dah cuba try test. Simulate. Ambil 4 lagi benda saya suruh buat. Simulate, test. Lepas tu baru kita akan ni. Lepas tu lagi best kalau siapa-siapa yang ada, sebab akan datang ni saya akan mulakan dengan sambungan luar ni. Jadi kalau ada kesempatan, siapa nak beli micro:bit tu apa benda, bolehlah nanti saya akan sharekan link tu, boleh tengok kepada link tu dan daripada situ kita akan mula buat projek-projek yang kena-mena dengan sambungan luar. Alright? Okay. Dah ada ke saya nak tengok ada ke yang dah mula memberikan apa? Siapa yang boleh bagi? Tu ada Cik Farid dah bagi saya punya, orang kata dia punya link dia Link tu kepada sesiapa yang nak beli boleh, sebab kita pun baru create link Shopee ni. Jadi boleh je waktu PKP ni kita ada juga stok sikit. Jadi kita pun kalau siapa yang nak ada boleh beli dekat Shopee tu dan kita akan hantarkan lah dalam masa dekat sebab stok tu memang ada. Okay?
Jadi boleh pergi kepada shopee.com.my system tu. Okey, ada siapa-siapa yang dah start ke? Okey lah, saya pun nak buat sekali lah kalau macam tu. Tadi saya kata saya nak buat apa saya nak kata tadi? Saya nak buat macam running light Okey, running light. Jadi saya tutup sekejap benda ni, saya akan share pula. Saya akan share screen saya. Saya akan share screen. Okey, start sharing. Okey, dah nampak dah screen saya? Kejap Adam. Sorry, terkeluar muka Adam. Okey. Kita apa-apa pun sebelum nak start, make sure kita, katakan ini satu projek baru kita pergi kepada home. Okey. New project. Best practice. Make sure setiap kali kita nak buat perkara yang baru, kita mesti buat dekat new project. Jangan buat dekat projek lama, nak delete sebab dia susah. Nanti kita akan makin lama makin confused. Jadi nak guna lampu lilap-lilap, saya kata benda ni akan jadi macam running light. Dia akan merah, kuning, hijau, merah, kuning, hijau, merah, kuning, hijau. Saya nak buat macam tu. Macam mana saya nak buat? Asas dia adalah, boleh tak kita gunakan apa-apa input yang ada, command-command input yang ada kat dalam ni? Ada tak? Kita tengok input ni Ada tak? Saya nak sentiasa berterusan Jadi bila saya punya aplikasi, saya nak saya punya lampu ni berterusan, mana lampu tu akan nyala, off, nyala, off, nyala, off. Ingat itu sebab saya kata kita kena fikir macam kita okay, sekarang saya kata dia macam running light, dia jalan tik 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 tik. Okey, macam mana saya nak buat? Mana saya dah tahu, first kali saya tahu benda tu dia akan menjadi satu loop. Dia akan merah, kuning, hijau. Merah, kuning, hijau. Itu satu. Yang kedua saya tahu benda tu dia akan menyala, dia akan off. Lepas tu dia pergi next. Nyala, off. Nyala, off. Jadi dekat sini, kita tak boleh pakai sesuatu command-command yang ada pada input ni. Jadi kita pakai pada basic. Jadi dekat basic ni, kita boleh gunakan mana? Sama ada on start atau forever. Kalau kita guna on start, ingat saya punya arahan adalah nyala, merah, kuning, hijau. Merah, kuning, hijau. Merah, kuning, hijau. Jadi kalau saya nak pakai on start, boleh ke saya pakai on start? Tak boleh pakai sebab on start ni akan buat merah, kuning, hijau. Lepas tu dia akan stay dekat hijau. Dia tak off kalau dia off lah. Kalau dia on lah. Maknanya dia apa saja command yang terakhir yang dia jumpa, kat situ dia akan stay. Dia ada kat situ je. Okay. So forever ni adalah untuk dia berulang. Jadi apa kita perlu buat, ingat bila nak gunakan sambungan luar, kita mesti menggunakan, bukan input. Gunakan balik. Apa-apa pergi balik pada pin ni kalau nak buat sambungan luar. Guna balik digital, read atau write. Read, baca, maknanya saya microbit, baca ke dalam saya, read, write, saya tulis. Saya kontrol benda kat luar. Read, write, saya microbit, read, untuk baca kat luar ke dalam, write, saya nak kawan yang dekat luar. Jadi kita pakai digital write pin. Okay, digital write pin, katakan saya letak sini. Ingat, saya kata dia menyala, lepas tu dia off. Okay, kalau saya buat macam ni, saya buat macam ni lah. Dia menyala, sebab ingat satu ni dia menyala, lepas tu dia off. Apa jadi pada simulasi saya? Kita tengok dia pada pin kosong. Jadi apa-apa tak? Kenapa tak jadi apa-apa? Tak nampak pun. Tak nampak pun benda tu. Yang kosong ni tak nampak pun dia on off. Sebab apa? Jangan lupa kita kena masukkan sikit, kontrolkan sikit masa sebab lampu dia ada kalau cepat kita tak nampak dia benda tu. Jadi apa kita nampak kesan dia, make sure kita letak satu lagi command yang kita gunakan, kita control by mouse. Okey, contoh itu pun dia dah nampak tak? Dah nampak, tengok simulasi tu. Dia dah nampak tak? Kosong. Nampak? Kenapa dia jadi macam tu? Tadi kalau saya tak letak benda ni, kita buat satu-satu tak apa, kita buat pelan-pelan. Kalau saya tak letak pause ni, apa yang berlaku pada pin kosong? Tengok ni pin kosong tau. Apa yang berlaku pada pin kosong? Kosong ni dia akan dia macam tak bergerak. Padahal sebenarnya benda tu ada berlaku tau, tapi sebab terlalu pantas kita tak nampak benda tu. Jadi itu yang saya tambahkan satu lagi pause dekat sini. Katakan saya letak 0.5 second. Apa yang berlaku pada simulasi saya? Tapi masih lagi satu dia macam gedi. Satu tu macam ada gedi. Jadi apa yang saya perlu buat untuk saya pastikan supaya saya boleh nampak cahaya tu dia boleh menyala dulu baru dia padam.
Jadi saya tambahkan satu. Sebab dia sekarang apa yang berlaku, kenapa dia jadi macam ni? Sebab mula dia on. Selama 0.5 saat, dia nak pergi ke kosong. Tapi kosong ni tak sempat nak jadi off, dia dah on balik. Dia tak sempat. Nampak tak? Tengok mouse saya ni. Wow, saya dah siap berpusing-pusing tadi. Jadi apa yang perlu buat adalah kita tambah lagi satu pause kat sini. Okey? Jadi kita tengok dekat pin kosong kita ni. Apa dia nampak? 0, 1, 0, 1, 0. Barulah kita akan nampak dia menyala, dia off. Menyala, dia off. Jadi daripada yang asas ni, kita duplicate je lah kan, banyak kan. Kita duplicate. Alah. Sekejap. Saya duplicate. Sebab saya ni malas sikit ni sebenarnya. Kalau nak kena macam ni jugalah, duplicate, kosong. Okey, yang ni saya tambah pula. Yang ni untuk pin, 1 lah katakan. Jangan lupa tambah lagi, duplicate lagi. Okey. Okey, duplicate lagi. Okey, yang ni jangan lupa jadikan kosong. Dia yang selalu tersilap ni bila duplicate ni, pin ni dia lupa nak letak, lupa nak change. Jangan lupa ya, pastikan pin kita tu ditukar. Kita punya ni nak 1 ke kosong, kena tengok. Okey, sekarang ni kita tengok kita punya ni. Nampak? Okey, simulasi kita ni, tapi tambah lagi satu pause. Okey? Okey. Supaya, nampak? Dia buat ni, lah tu pun dia nyala ni. Nampak? Daripada simulasi. Okey, kita tambah lagi sebab saya kata nak kena ada merah, kuning dan hijau. Okey, kita buat lagi, duplicate lagi. Okey. Okey. 1. Yang ni jangan lupa pin 2 tukar. 1 jangan lupa masukkan pause. Okey, dan ni 1 lagi. Okey, jangan lupa tukar kepada off. Wih, Adam dah buat laju dah. Tak apa Adam, pelan-pelan dah. Nanti saya downloadkan untuk Adam. Yang masukkan dia kat dalam ni. Okey. Jadi daripada sini kita dah nampak dari segi simulasinya dia akan okey, dia akan menyala, off, nyala, off, nyala, off, nyala, off. Jangan lupa pause ni penting tau. Pause ni untuk kita mengawal diri kita dalam kita punya programming Okey, sekarang ni kita tengok dari segi fizikal kita dah puas hati dari segi programming dan simulasi. Sekarang ni saya download Saya malah nak simpan-simpan kat dalam tu. Simpan dah juga. Saya buatlah tajuk 3 nama dia tajuk 3A lah kot. Tajuk 3A. Tajuk 3A. Okey, saya save kan. Okey. Okey, now off-kan dia. Lepas tu, okey, saya cuma mana tadi microbit. Okey, microbit sharing ni. Yang 3A ni tadi saya kenapa microbit saya dah tak nampak dah kat sini. Sekejap, saya tengok sekejap. Okey, microbit ni jangan lupa downloadkan ke dalam microbit. Okey, tunggu sampai microbit ni habis berkelip. Jangan buat apa-apa dulu, tunggu sampai berkelip. Mana kelip ni nak menunjukkan, yang nampak dekat tangan saya ni, warna kuning ni, dia punya kelip ni menunjukkan dia tengah download. Okey, now kita akan tengok betul tak program kita tadi. Jadi saya akan stop sharing sekejap. Saya stop sharing. Okey. Okey, sekarang ni nampak tak saya dengan jelas yang kita dah buat dah ni. Yang merah, kuning, hijau, merah, kuning, hijau. Jadi apa yang kita buat sekarang ni adalah kita dah buat orang kata macam lampu di lap raya lah, merah kuning hijau tu Kita dah mula boleh kontrol lampu LED yang berada di luar. Tapi saya kembali kepada asas dia. Asas dia bila masa kita nak guna basic command, contoh macam on start dengan forever, ataupun kita nak guna command-command yang pada input, bergantung kepada aplikasi yang kita nak buat. Bergantung kepada aplikasi yang kita nak buat. Dan perkara yang paling penting adalah bila kita tengok fizikal dia, sebelum kita tengok fizikal, kita tengok dari segi simulasinya, terutama daripada pin tu. Macam mana kita kontrol benda di luar tu dengan menggunakan digital write pin punya command. Jangan lupa digital write pin. Digital write pin dia adalah untuk memberi arahan kepada orang kata komponen yang di luar daripada microbit. Digital write pin. Ingat asas tu. Digital write pin, digital read pin, analog read pin, analog write pin. Digital analog tu dia memang ada beza, tapi digital ni cuma on dan off kan suatu benda. Kalau ada on dan off, memang kita akan pakai digital write ataupun digital read. Itu saja.
Tapi kalau ada benda-benda lain, mana kau nak pakai RGB apa, kita akan pakai analog right pin ataupun analog read pin. Contoh macam kalau kita ada sensor yang analog sensors. Kalau kita ada analog sensors yang berada di luar, kita kena pakai, kalau kita nak baca sensor yang berada di luar dan ianya adalah analog, kita akan gunakan command analog write pin. Okey? Kalau analog read pin, sorry tak ada orang betul kasih. Kalau nak baca sensor yang di luar dan sensor itu adalah analog, kita akan menggunakan analog read pin punya command. Yang dalam pin command dalam pin. Kalau kita nak control analog punya output, kita akan pakai analog write pin. Tadi read, ni write. Sama juga dengan digital read pin ataupun digital write pin. Okey, sekarang ni saya bagi satu cabaran. Kita akan buat pula, tadi dah buat, kita buat lampu lilap-lilap. Itu lampu lilap-lilap je. Sekarang ni kita nak buat betul-betul orang kata traffic light. Traffic light that mean kita ada merah berapa second, kita ada kuning berapa second, kita ada hijau berapa second dan dia akan kembali. Jom kita buat traffic light. Jadi sebab tadi kita dah belajar asas. Nak nyalakan LED, tu kita buat sikit projek yang lampu lilap-lilap tu, kita up satu level. Dan sekarang kita upkan satu level lagi adalah kita membuat projek paling mudah iaitu menyalakan traffic light. Contohlah kita akan buat traffic light kita sendiri. So siapa yang ada tolong sharekan kepada saya sebab sekarang ni saya cuba nak downloadkan, tolong buat dulu. Saya nak sharekan apa yang ditulis oleh mana tadi? Adam kejap Adam. Adam ada punya Adam, saya akan buat ni Adam. Apa yang Adam cuba buat adalah sekejap saya punya internet ni agak slow Adam. Okey. Benda yang ada. Okey, Adam. Saya nak sharekan skrin Apa yang Adam buat sebenarnya? Slow pula. Okey, saya share sekejap skrin. Saya share. Mana Adam? Mana share? Tak tahulah sebab kaedah lampu tak buat kan, dia jadi slow sikit. Okey, kita tengok apa yang Adam buat Adam sharekan dekat kita Adam share. Apa Adam cuba buat ni? Wow. Ni si ada main string Adam Mana digital write pin ni P0 to 1. Lepas tu ada show string dulu. Okey, lepas tu Adam off kan pin 0. Apa yang jadi ni Adam? Okey, kita tengok sikit apa yang Adam buat ni Okey, saya downloadkan dia. Okey, saya cuba downloadkan. Mana download? Saya akan macam mana hari tu kita buat download senang Log. Mana macam mana tu? Okey, edit code. Kita download. Okey, ni Adam punya edit code. Okey. Ni Adam punya. Okey, lepas tu saya akan downloadkan ke dalam Microbit ni ke dalam Microbit saya. Kita tengok apa yang berlaku pada Adam punya program apa yang Adam cuba buat Okey. Saya masukkan terus. Okey. Apa yang berlaku adalah okey. Sekarang ni saya tunjukkan apa yang berlaku adalah saya stop sharing sekejap. Stop sharing. Okey. Apa yang berlaku sekarang ni, nak nampak dah saya pula. Apa yang berlaku adalah dia akan keluar string yellow. Apa yang ada buat ni? Tapi merah ni sentiasa menyala Kenapa Adam Memang Adam nak buat macam tu ke? Kita tengok balik kepada kod dia. Okay, saya tengok balik kod dia
Oh, ini bukan kod Adam. Sekejap, saya tengok kod Adam. Okey, kod Adam adalah digital write pin P0 to 1. Lepas tu dia akan show string. Lepas tu digital write pin kosong. Lepas tu dia akan nyala kuning, yellow. Oh, okey. Mana setiap kali benda ni menyala, dia akan keluar satu string. Macam yellow ni menyala. Yang Adam punya red ni, kalau Adam perasan, kenapa dia tidak off? Tu Adam tengok. Merah ni sentiasa menyala ni. Kenapa, apa yang berlaku sebenarnya daripada kod Adam ni? Dia sentiasa menyala ni. Nampak tak? Okey, kita tengok Dia sepatutnya, saya rasa apa yang Adam cuba buat. Adam cuba cakap sikit, Adam. Mana Adam? Adam? Ya. Apa yang Adam cuba buat ni sebenarnya, Adam? Traffic light sekali Okey. dengan string tu. Okey. Tapi sekarang ni kan, kalau Adam tengok daripada fizikal dia, merah ni memang sentiasa menyala tau. Kenapa Tak Kita tahu. tengok balik. Apa yang berlaku? Siapa yang boleh explain pada saya kenapa benda ni berlaku? Merah ni sentiasa menyala. Tengok ni fizikal ni. Merah ni sentiasa menyala. Patutnya merah ni Adam nak off kan? Betul tak? Tapi kenapa dia sentiasa menyala? Sekejap. Sekarang ni P0 adalah P0 adalah P0. Tahu tak kenapa dia sentiasa menyala, Adam? Tak tahu. Okey, saya bagi tahu sebenarnya kesilapan dia adalah dari segi fizikalnya Ini bukan silap Adam ini silap saya sendiri. Okey, sebab apa? Yang warna merah ni sebenarnya adalah dia akan sambung kepada, patutnya akan sambung kepada P0. Tapi saya sambungkan saya punya crocodile clip ni pada 3V pada microbit. Perasan tak? Ini pun salah satu orang kata kesilapan yang selalunya berlaku bila saya kata programming kita tulis lain tapi kita sambungkan fizikal tu lain. Jadi ingat bila kita sambungkan kepada 3V ni, memang LED ni akan sentiasa je dia akan on, dia akan menyala. Fizikalnya. Walaupun program kita kata lampu LED sebab program kita yang kontrol lampu merah ni sepatutnya adalah pin kosong, bukan 3V. Jadi saya cuma tukarkan dekat sini. Saya tukarkan kepada P0. Okay. Dan kita tengok balik. Apa yang berlaku pada LED Adam? Tengok Nampak? Lamanya Adam buat 2 second kan? Betul jadi tadi kita dah nampak tadi, walaupun program Adam betul, tapi kita punya sambungan secara fizikal kita salah, kita akan mendapat output yang tidak seperti apa yang kita harapkan. Jadi bila berlakunya benda macam ni, apa yang patut kita tengok? First tip kita adalah tengok balik sambungan-sambungan fizikal kita. Terutamanya crocodile clip itu betul tak kita sambung kepada pin yang sepatutnya. Okey, macam tadi pin patutnya yang merah ni patutnya dia sambung pada pin kosong pada microbit. Tapi apa yang berlaku adalah, kalau perasan saya tersilap tadi, saya dah sambung saya punya pin ni pada 3V. Itu sebab kalau kita tengok, dia punya LED warna merah ni akan sentiasa saja menyala. Disebabkan oleh kesilapan saya menyambungnya secara fizikal pada microbit. Jadi first kali tengok perlu punya sambungan. Bila nampak macam ni benda yang berlaku, tengok pada sambungan kita. Kalau everything okey lah. Mana kita kena tengok pula pada program kita. Tapi apa-apa first step tengok pada fizikal kita dulu. Sebab kita dah mula yakin dengan simulation kita kan. Jadi apa-apa hal bila dah tahu kita punya silap tu, just kita tukarkan kepada pin yang sepatutnya. Jadi dia akan jadi seperti apa yang kita nak. Hijau, apa? Kuning, merah kan. Dia akan jadi traffic light lah, lebih kurang Alright, ada apa-apa soalan tak sebelum kita tamatkan sesi kita hari ni? Tak sangka buat LED ni je pun dah ambil masa satu jam Tapi sekarang kita belajar daripada asas kita belajar
macam mana kita nak gunakan kita punya command yang ada pada input dan kita gunakan command yang ada pada basic dan juga kita gunakan command pada pin. Sepatutnya kita kena ada sambung logik sebab saya nak buat macam ni tau. Antara satu benda yang kita nak buat kalau boleh, sekarang ni kita menggunakan input, push button, kita dah gunakan kita dah gunakan cuma kita tak gunakan logik ni sebab saya nak gunakan logik ni untuk orang kata nak kita buat LED ni menyala secara smart tau. Tapi saya rasa macam dah tak berapa nak sempat sangat. Mungkin kita akan sambung pada hari Khamis. Hari Khamis ni mungkin kita akan tukar sikit kita punya masa tu. Masa tu mungkin kita akan buat pada pukul 10 dan 11. Sebab saya akan sambung sikit untuk buat orang kata smart LED. Mana dia akan menyala dan tertutup secara smart. Mana bukan melalui input ataupun bukan melalui pakai forever ataupun on start. Mana kita akan gunakan light sensor yang ada pada microbit untuk menyalakan lampu LED kita. Kita gunakan light sensor, lepas tu mungkin saya akan gunakan temperature sensor juga untuk menyalakan LED. Mana kita kena dua benda. Kita akan guna temperature sensor dan kita akan gunakan light sensor untuk nyalakan LED kita. Sebab hari ni saya rasa tak sempat. Tapi tak apa. Pasal tak sempat tu yang syok tu sebab orang akan datang pada hari Khamis. Orang akan join saya balik pada hari Khamis. Hari Khamis kita akan tengok pada bahagian tu. Dan masih lagi mengenai menggunakan LED. Dan kalau kepada sesiapa yang rasa macam nak, orang kata nak memang fizikal tu memang ada dekat tangan tu, boleh pergi ke link yang Cik Farid bagi tadi tu di Shopee. Kita akan hantar. Walaupun masa PKP ni pun kita, alhamdulillah kita boleh, itu kita dapat pergi ke office. Kita akan hantar barang tu kepada sesiapa yang order dan kita akan teruskan. Jadi sekurang-kurang kita boleh buat secara fizikal sambungan dia. Dan untuk yang beli tu juga, untuk yang membeli tu, kami juga ada sediakan satu e-book. E-book ni saya nak share. Ini adalah sembang-sembang microbit. Sebenarnya ada satu lagi e-book yang saya nak share adalah ni ni, sekejap saya tengok. Okey, ini adalah e-book dia. E-book ni kita akan bagi kepada siapa yang beli kit kita tu lah. Dia ada introduction, dia ada getting connected, atau sampai dia ada eksperimen sikit. Lepas tu yang penting, dia ada benda-benda yang nak buat ni semua. Yang penting dalam masa yang sama, yang ni dia ada akan ajar pasal sambungan-sambungan kepada komponen-komponen luar. Ini masih lagi asas lagi, sebab kit ni adalah kit yang asas. Jadi boleh tengok, boleh dapatkan dekat sini, nanti kami akan sharekan kepada yang tu. Dari sini ada semualah macam sambungan puzzle, macam mana kita nak buat sambungan servo semua, kita akan explain dekat sini. Lepas tu ni ada sedikit projek yang ada. So kalau ada apa-apa boleh sebelum saya tamatkan ni, ada apa-apa soalan tak? Sebelum kita tamatkan. Adam tak tahulah macam nak hilangkan Adam punya gambar. Ke ada orang nampak muka Adam ke nampak muka saya ni? Saya pun tak sure dah. Okay, ada apa-apa soalan tak? Jangan risau, kita punya sesi ni masih lagi bersambung sehingga habis PKP insyaAllah. Dan benda ni masih lagi percuba, jangan risau. Cuma pada hari Khamis ni kita akan ubah sikit tarikh, orang kata bukan tarikh, kita akan ubah masa dia daripada pukul 10 sampai pukul 11. Dan pukul 11 tu kalau siapa yang berminat, saya akan ulang balik mengenai tajuk pengenalan kepada microbit dekat orang kata dekat YouTube channel My Digital Maker under MDAD. Itu sebab saya alihkan kita punya masa ni kepada pukul 10 ke pukul 11. Ataupun mungkin tengok nanti macam mana, mungkin pukul 10 ke pukul 11 ataupun mungkin pukul 12 ke pukul 1. Bergantung pada keadaan. Tapi saya rasa mungkin selepas MDAD tu kot, selepas MDAD punya sesi, mungkin pukul 12 sampai pukul 1, kita akan buat sesi kita dekat Spark Group ni. Saya akan maintainkan untuk jika ada apa-apa soalan ataupun apa-apa yang perlukan pasal microbit, boleh terus chat di sini. Okay, ada apa-apa soalan tak? Sebelum kita tamatkan. Dan saya ucapkan tahniah lah sebab kita dah berjaya menyalakan LED yang berada di luar pada microbit dengan menggunakan command-command yang simple. Nanti saya akan sharekan PDF. Sebenarnya saya nak ikut slide tu, tapi bila pakai slide ni saya macam tak berapa syok lah bila nak hands-on ni. Saya suka lebih kepada hands-on sebenarnya. Okay? Alright, rasanya sampai saja untuk hari ni, sampai di sini saja untuk hari ni. Dan alhamdulillah kita dah cover sikit untuk sambungan luar dengan menggunakan LED. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada hari Khamis pada pukul 12 dan pukul 1. Dan jika ada apa-apa boleh contact saya ataupun just gunakan chat yang ada di dalam kita punya group ni. Alright. Okey, terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Selamat berpuasa. Terima kasih. Okey, mari. Bye.
Terima kasih Wan. Tak ada ayah cakap terima kasih.